ulama Islam sebelum ingin berbicara tentang hukum sesuatu perkara, diberikan definisi dulu tentang perkara tersebut supaya jelas. Tapi dalam masyarakat kita di Nusantara ini, kita anggap perkataan itu sudah difahami. Bila saya tanya, apa itu dengki? Dengki itu dengki, Pak, dengki. Yalah, dengki itu apa? Dengki itu dengki. Sudah difahami dengki itu apa? Di dalam Islam, dengki itu bermakna tamanni zawalin ni'mah 'anil mahsud. Satu perasaan mengharapkan hilangnya nikmat daripada orang yang didengki. Bila seseorang itu dengki, apa yang dia rasa? Dia mengharapkan agar nikmat yang ada pada orang yang dia dengki, nikmat itu hilang. Itu dengki. Dan dengki ini ada beberapa kategori. Ada beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkat. Dengki yang paling dahsyat ialah dengki seseorang itu dengki pada seseorang yang lain, mengharapkan supaya dengki nikmat itu hilang daripada orang yang dia dengki, walaupun nikmat itu tidak kembali kepada dirinya. Kalau kami di Malaysia, dia ada satu istilah, kalau aku tak dapat, biar semua tak dapat. Faham? Kalau aku tak dapat benda tu, biar semua tak dapat. Puas hati aku. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Biar semua tidak merasa kerana aku tak dapat. Itu dengki yang paling teruk, paling maksimum, jahat. Dia berusaha supaya nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Tingkatan yang kedua, yang paling yang bawah sedikit, dia dengki, kemudian dia berusaha supaya nikmat itu hilang daripada orang yang dia dengki dan nikmat itu kembali pada dirinya. Itu dengki yang haram, tetapi berada di tingkatan yang kedua, bawah sikit. Dengki nombor 3, ulama berbeza pendapat sama ada haram ataupun tidak. Iaitu perasaan itu ada, dia melihat satu orang dapat nikmat lebih kaya daripada dia, lebih senang daripada dia, dia dengki, tapi dia simpan. Dia tidak bercakap tentangnya, dia tidak berusaha untuk menghilangkannya, tapi dia simpan dalam jiwanya. Yang ni haram atau tidak? Dengki seperti ini haram atau tidak? Dia tengok matanya sakit, tapi hanya di dalam jiwa dia simpan, tidak disebut dan tidak dia berusaha. Para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Kerana apa tidak? Kerana dia tidak berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya. Kerana Nabi SAW menyebutkan, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsu ma lam tatakallam wa lam ta'mal bihi. Atau kama qala. Nabi SAW menyebutkan Allah mengampunkan umatku apa yang disebut di dalam jiwanya, tetapi dia tidak melontarkannya pada perkataannya ataupun tidak mengamalkannya. Selagi itu dia diampunkan, tetapi dia berada dalam keadaan yang bahaya. Kerana boleh jadi dia akan mengucapkannya juga apabila dia tewas dengan perasaannya. Dan satu lagi, dengki yang diberikan pahala. Ada dengki yang diberikan pahala, iaitu perasaan yang muncul, dengki muncul dalam jiwa, tetapi dia berusaha untuk membuangnya. Dia melihat kawannya naik pangkat. Dalam bahasa Indonesia naik pangkat apa, Ustaz? Naik pangkat. Sedangkan dia lebih senior, dia lebih lama bekerja di tempat itu. Dia melihat kawannya yang baru masuk naik pangkat ataupun mendapat gaji lebih tinggi daripada dia. Dengki ada dalam perasaan dia. Lalu dia berusaha untuk buang dengan dia buat baik. Awak naik pangkat kan? Jom saya belanja makan. Maka itu sesuatu yang berpahala kerana dia membuang perasaan dengki dalam
dalam jiwa dia. Dan ada satu lagi dengki yang dipanggil sebagai ghibtah, yang Nabi SAW sebut dalam hadis, la hasada illa fi ithnatain. Tidak ada hasad melainkan dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yu'allim, rajulun atahu Allahul mala fasallatahu ala halkatihi fil haq, wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yu'allimuha wa yaqdi biha, atau kama qala. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan tidak ada hasad melainkan dalam dua perkara. Yang pertama, pada lelaki yang Allah berikan dia harta dan dia gunakan harta itu dalam perkara yang benar, belanjakannya dalam perkara yang hak. Dan satu lagi dalam perkara, pada seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya ilmu, dia menggunakan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain. Dia beramal dengannya dan mengajarkan kepada orang. Ini dinamakan hasad, tetapi hasad yang dinamakan sebagai ghibtah yang dituntut. Ini bukan mengharapkan nikmat hilang, tetapi mengharapkan diri mendapat nikmat sama seperti dia tanpa menghilangkan nikmat yang asal. Yang ini bukan hasad, melainkan hanyalah pada majaz, itu bahasa pindahan sahaja. Nabi SAW mengharamkan hasad. Maksud hasad ialah penyakit jiwa. Nabi SAW mengetahui ini adalah penyakit umat, yang dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan sebagai haliqah. Nabi menyebutkan haliqah, dia adalah pencukur, dia adalah pisau cukur, mencukur kebaikan. Apabila hasad berlaku dalam diri, sukar umat untuk bersatu. Bila hasad berlaku dalam diri, sukar umat untuk berpadu, mereka tidak akan dapat kekuatan. Maka sebab itu penyakit jiwa ini harus dibuang. Caranya adalah dengan kita berusaha supaya hasad ini hilang, melihat dari sisi yang baik. Saya selalu sebut, kalau orang lain dapat kebaikan, kalau orang lain dapat nikmat, kita ajar diri kita dengan sesuatu yang boleh menjadikan kita redha dengan apa yang ada. Nabi SAW mengajarkan kita satu zikir, yang kalau kita faham zikir ni digalakkan untuk dibaca selepas daripada salat. Yang mana kalau kita faham zikir ni, segala apa yang berlaku dalam dunia ni kita akan redha dan kita akan terima, tak ada dengki. Apa zikirnya, ibu-ibu dan bapa-bapa? Yang ibu bapa baca selepas daripada salat. Lepas daripada salat kita baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Nabi SAW baca satu zikir. Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ini zikir yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita baca selepas daripada salat. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada penghalang bagi apa yang Engkau beri. Tiada siapa yang boleh halang sesuatu yang Kau beri. Kalau Allah Ta'ala takdirkan untuk berikan kita sesuatu, dan itu adalah hak kita dan milik kita, tidak ada siapa yang boleh halang. Wala mu'tiya lima mana'at, wala mu'tiya lima mana'ta. Wahai Tuhan, tidak ada pemberi jika Engkau halang. Kalau Allah menghalang sesuatu untuk sampai pada kita, sesiapa pun yang berusaha untuk memberi tidak akan sekali-kali dapat memberi. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Dan orang yang berkuasa, orang yang berharta, sekali-kali harta dan kuasanya itu tidak memberi manfaat kepada dia jika Allah tidak mengizinkannya. Jadi bila kita amalkan, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa, amalkan doa ini, hayati doa ini, supaya kita dapat buang perasaan dengki, perasaan hasad yang ada dalam diri apabila orang lain dapat sesuatu yang kita tak dapat. Kadang-kadang kita berusaha, betul, kita berusaha, tetapi perkara yang kita usaha tak dapat, kita dapat kat orang lain. Maka kita, bila kita baca zikir ini, kita tahu memang sepertinya Allah tidak memberikan kita perkara itu.
dan kita cuba mencari kebaikan yang ada di sebaliknya.